topik pada video ini adalah tentang marketing strategi. Marketing strategi. Sebab bila kita mulakan satu perniagaan, salah satu part yang sangat penting adalah marketing. Marketing. Macam mana kita nak jual produk kita? So, tentang yang lain kita bincang pada waktu yang lain. So, sekarang fokus pada marketing. Jadi, bagaimana kita nak jual produk kita, apa yang kita kena kenal pasti. Nombor satu adalah kita punya target market, persekitaran. Kalau kita jual pada local market, contoh kita berada di satu tempat, satu kawasan, sebagai contoh, sekarang saya berada di Bandar Sarjana Putra. Jadi katakan, sesiapa saja yang mahu mulakan bisnes di lokasi Bandar Sarjana Putra, sebagai contoh, so apa yang kita kena pasti adalah market, persekitaran di sini. So kita kena tahu range orang yang tinggal di Bandar Sarjana Putra ni orang yang di golongan mana, kaya, sederhana ataupun bawahan, kan? Kita boleh panggil orang biasa lah, orang biasa. So itu nombor satu, kita kena kenal pasti, untuk kita nak buat sasaran ataupun panggil target market. Nombor dua, kita kena kenal pasti, kita punya competition, kan? Ataupun dengan kata lain saingan lah, bisnes mesti ada saingan. So apa yang memberi saingan kepada kita, ataupun kita akan memberi saingan kepada siapa. Jadi simple, kita kena kenal sasaran, siapa dengan siapa kita nak jual, dan kita bersaing dengan siapa. Kita memberi saingan kepada siapa, dan siapa akan memberi saingan kepada kita. Jadi itu perkara yang kita kenal pasti, kena kenal pasti. Lepas itu barulah kita rangka apa business strategi kita untuk complete the industry dipanggil. Kita tak perlu lawan orang. Lawan ni, kalau berlawan ni lebih ke arah lawan harga, kan. So better kita mencari apa yang belum pesaing kita tawarkan kepada pelanggan mereka. Jadi kita kena fikir apa yang mereka tak bagi, so kita kena bagi. Itu dipanggil kita complete the industry. Sebagai contoh, you meniaga apa hari ni? Sebagai contoh, katakan you meniaga makanan lah, makanan. Makanan jenis apa makanan? Contoh makanan yang you jual adalah buat satu contoh saja, nasi campur. Sebagai contoh adalah nasi campur. Bagaimana nak bermula sebagai peniaga nasi campur? Tapi biasanya peniaga nasi campur ni dia akan bermula daripada bawah biasanya. Dia cipta nama dulu daripada rumah, daripada depan rumah ataupun daripada tepi jalan. Dia mulakan daripada small. So daripada situ dia boleh target dia punya kuantiti untuk dimasak setiap hari. Baru bila dia rasa dia dah ada keyakinan, dia dah ada customer, barulah dia akan beralih kepada kedai biasanya. Jadi untuk nak buat contoh tu kurang sesuai, sebab nasi campur agak sukar, agak susah kalau you terus nak bertapak di restoran, terus nak offer nasi campur. Sebab permulaan itu untuk you nak buat bajet masakan tu cukup susah. Nak buat sikit tak menarik, nak buat banyak tak boleh nak jangka, kan, customer you ada berapa ramai. Jadi sangat risiko kalau you nak buat nasi campur terus bermula dengan restoran, dengan orang kata dengan havoc ataupun dengan banyak makanan, dengan banyak pilihan. Agak sukar lah, risiko yang sangat tinggi. Kecuali you dah ada nama di tempat lain. Biasanya satu-satu perniagaan nasi campur ni dia dah ada nama di tempat lain, dia just datang sini untuk buka cawangan ataupun pindah, itu lain. Nama dah ada, dia punya database dah ada. Jadi dia buka, orang dah tahu dia punya makanan macam mana, kualiti macam mana, harga macam mana. So dia viral je sikit, iklankan sikit, insya-Allah dia akan dapat dia punya customer. Sebab tu untuk nasi campur nak bermula daripada kosong ni cukup susah, cukup susah kalau bermula daripada zero. Jadi kita ambil contoh yang lain. Katakan you nak buat masakan panas, you nak buat masakan panas, seperti ni jual nasi goreng, mi goreng, char kway teow, apa lagi lah yang masuk dalam kategori masakan panas. Jadi you tengok pesaing you, ada berapa ramai yang menjual masakan panas. Jadi pertama you kena survey kualiti dia orang, packaging dia orang, servis dia orang, buat delivery ke tak, kan. So you kena tengok je. Jadi kalau you buat benda yang sama, apa yang dah ada, you tengok CA jual masakan panas, ada buat delivery, harga pun macam sama harga yang you nak jual, rasa makanan pun lebih kurang sama, packaging pun sama. So kalau you buat benda yang sama, bermakna you akan berkongsi dengan dia. So customer happy, tapi you akan sakit, dengan pesaing you tadi pun akan sakit juga, sebab you merebut benda yang sama. So better you kena tengok apa kelainan dia. Apa kelainan. Jadi mungkin
you boleh jual harga yang lebih tinggi sikit, lebih tinggi sikit you jual. Jangan fikir, oh aku jual lebih mahal siapa nak beli. Tak, kadang-kadang customer tak pilih harga, dia pilih makanan, dia pilih servis, dia pilih kualiti dan sebagainya. Jadi you tengok pesaing you jual apa, so you cuba buat kelainan dari segi orang panggil untuk bagi tambah nilai kepada pelanggan. Sebagai contoh mungkin dari segi packaging yang lebih eksklusif. Jadi customer mungkin bukan saja dia sesuai untuk beli makan sendiri, mungkin bila dia lihat packaging you, dia lebih sesuai untuk beli, nak bagi kepada sesiapa, jiran ke, saudara mara ke, ataupun nak bawa pergi ke rumah saudara mara dan sebagainya lah. Dia dah orang kata target market you adalah untuk orang beli, untuk bagi kepada orang lain, jiran ke, saudara ke, kawan ke dan sebagainya. Jadi you cuba tackle market yang different. Itu nombor satu. Nombor dua, katakan you tengok pesaing you, dia dah agak perfect, agak perfect. Packaging dia cantik, makanan dia elok apa semua kan. Dah tentu harganya agak normal, bukan murah, bukan mahal, tapi agak normal. Jadi kalau you rasa you tak boleh nak buat yang eksklusif, you pergi bawah. You pergi bawah, maksudnya you tawarkan masakan panas dengan harga bajet. Kalau biasa harga market RM7, you cuba jual RM4.90. Jadi angka 4, RM4.90 kan. Ataupun orang kan kata RM5 lah, tapi you mainlah harga 10 sen tu supaya still lagi orang sebut RM4.90. RM4 kan, bukan 5. Jadi RM4.90. Jadi cuba you cut cost. Bagaimana nak buat package satu set makanan harga RM5, harga RM5, jadi dia punya cost mungkin tak lebih daripada RM3 ataupun RM3.50 untuk food cost untuk masuk packaging. Jadi orang yang nak betul-betul bajet, dia hanya nak makan untuk kenyang ataupun dia ada anak ramai, ataupun dia ada kru yang ramai, jadi mungkin makanan you akan menjadi pilihan. Sebagai contoh, saya pernah nampak di Giant, outlet Giant di Putra Heights, ada satu nama, saya tak ingat lah nama apa, dia jual ayam goreng dengan nasi macam nasi ala kuning semacam tu. Tak silap harga sangat murah, sangat murah. Jadi saya rasa masih ada lagi dan laris maju. So marketing strategi ni you kena different dengan orang lain. Produk yang you nak jual tu, walaupun asasnya sama jual nasi, walaupun asasnya sama masakan panas, tapi you deliver mesti dalam orang kata kategori yang berbeza dengan orang lain. Sama ada you lebih eksklusif daripada orang lain ataupun you pergi bawah berbanding daripada yang lain. Kena kreatif, dekat sini kena kreatif. Itulah dipanggil strategi yang akan you guna untuk you nak masuk dalam market. Bila you dah ada nama, so senang untuk you nak tambah-tambah apa orang kata, kemudian apa lagi item yang you nak jual kan, yang kemudian tu. Ini salah satu yang saya boleh share tentang marketing strategi untuk jual makanan. So sama juga yang lain, katakan you jual apa saja, bukan makanan dan sebagainya, you cuba masukkan program dalam jualan you. Sebagai contoh, repeat sale. Orang yang repeat dalam sebulan berapa kali kan, so ada free gift, voucher ke, ataupun apa sajalah you boleh fikir yang sesuai dengan jualan you. You buatkan insentif untuk orang yang datang repeat. Itu salah satu contoh lagi you boleh bagi. Repeat berapa kali, okay, so dia boleh claim apa voucher yang you boleh tawarkan. Ataupun you boleh buat apa, setiap pembelian dalam satu resit berapa ringgit, you boleh bagi dia orang satu cabutan bertuah punya number. So buat satu kotak, macam kita isi minyak dulu, kalau kat Shell kan RM40 dia bagi satu borang isi, so masukkan dalam kotak. So you pun boleh buat macam tu, buat satu kotak untuk cabutan bertuah. Hadiah mungkin tengoklah apa yang sesuai, TV ke, handphone ke. Bukanlah cabutan bertuah tu hari-hari, mungkin you boleh buat cabutan tu, kalau hadiahnya besar mungkin ambil masa 3 hingga 6 bulan, kalau hadiahnya kecil mungkin ambil masa sebulan kan. Jadi setiap pembelian voucher, so buat satu form, dia orang fill up nama dia, nombor telefon, email, 3 perkara cukup. Janganlah nak minta tarikh lahir dan sebagainya kan. Benda basic, nama, nombor telefon, email cukup. So ditulis, klipkan dengan resit dia, masukkan dalam kotak. Jadi benda-benda macam tu, itulah dipanggil different dengan others, different dengan others. Antara business strategi. Dan banyak lagi sebenarnya yang kita boleh fikirkan, kita boleh buat untuk menjadikan kita lain daripada orang lain, dan insya-Allah dapat menambat hati pelanggan untuk datang dan juga untuk bawa kawan-kawan mereka ke premis you.
Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau you rasa konten-konten yang terdapat di channel saya ini bagus, membantu ramai orang, tolong share, like, komen, supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat daripada ini. Terima kasih.